Cuba Tuhan pergi tanyalah manusia iaitu manusia ni kejadian sangat baik diceritakan oleh Allah, sebab dia ni ada tanggungjawab dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik yang disayang sekalian. Jadi kita berjumpa lagi dalam YouTube yang bertajuk Cikgu Umar Teka-teki Rakyat TTR. Jadi bersama-sama saya, jadi kita mengucapkan selamat hari raya dan berpuasa seterusnya dan selamat hari raya daripada kru kita iaitu Cik Warahmul Halim dan hakim kita iaitu pembantu teknikal kita, insya-Allah. Jadi baru ni kita telah delay selama lebih kurang hampir sebulan oleh sebab-sebab yang dapat dielakkan. Oleh sebab-sebab kerana pengarah kita pergi membuat umrah dan kita rehat lebih kurang 1 bulan, dan kita berjumpa lagi pada hari ini. Dan adik-adik jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube Cikgu ini iaitu channel Cikgu Umar Teka-teki Rakyat TTR. Semoga manfaatnya dan akan diikuti nanti oleh live iaitu matematik, maths, magic matematik, insya-Allah. Jadi sekarang adik-adik masih ingat lagi pada 3 minggu lepas, 1 bulan lepas, cikgu telah kemukakan beberapa permasalahan dan adik-adik telah dapat menjawab dengan tepatnya. Tapi sekarang ini cikgu nak buat flashback ataupun highlight mengenai beberapa item yang telah kita bincangkan dulu. Okey, yang pertama sekali ialah sebagaimana yang adik ingat, iaitu tentang perkataan istilah janda dan balu. Bagi orang perempuan sangat sensitif, cikgu pun tak faham lagi. Janda ni bermaksud perceraian hidup, tapi balu perceraian mati. Mana suami dia mati, kita kena panggil balu. Kalau kita panggil janda, dia agak marah pada kita. Sebab janda mempunyai konotasi yang agak negatif sikit, tapi balu ni lebih sopan sikit. Jadi kalau kematian suami, kita kena panggil balu, tak boleh kita panggil janda. Kena ingat tu. Yang kedua, ada seorang balu mengemukakan soalan pada cikgu, iaitu apabila dia mati nanti dan suami dia 3 orang mati belaka dan ditakdirkan masuk syurga belaka, insya-Allah. Jadi suami yang mana Tuhan akan bagi pada saya dalam syurga nanti? Jadi dia jawab, dia kata dia tanya beberapa orang ustaz, dia kata suami yang mula-mula sekali, ataupun seorang ustaz lagi mengatakan suami yang lama sekali duduk dengan anda, berapa orang anak, itulah yang Tuhan bagi pada anda di syurga nanti, insya-Allah. Jadi saya katakan kepada dia bahawa saya ni bukan ustaz, bukan tok guru, tapi boleh bagi sedikit pandangan, betul tak betul wallahu alam. Jadi saya kata, baik, jadi benda ini kalau kita fikirkan betul lah begitu. Tapi kalau suami yang pertama ataupun anak ramai lama dengan anda, tapi kalau dia tidak beriman, tidak jadi apa juga, tidak akan menjadi suami awak di syurga nanti. Jadi bagi saya, suami yang beriman, bertakwa, walaupun 1 minggu menjadi suami awak, dia meninggal, maka itulah barangkali akan dijadikan pasangan awak dalam syurga nanti. Baik, sekarang yang seterusnya, di syurga nanti Allah akan bagi kepada awak pertimbangan untuk memilih suami yang mana yang akan anda dapati. Tuhan akan bagi pemilihan itu pada anda dalam syurga nanti. Yang seterusnya ialah benda ini kita tak boleh fikir sangat, benda ini mutasyabihah, sebab Allah yang Maha mengetahui, jadi dia akan beri satu peraturan ataupun satu pertimbangan suami mana yang akan diberi pada awak dalam syurga nanti. Ini mutasyabihah, benda yang kita tak boleh fikir dengan secara biasa yang ni. Okey. Dan seterusnya, soalan yang terakhir sekali saya nak bagi pandangan pada anda ialah, adakah anda telah bersedia dengan sembahyang, solatnya, dengan puasanya, dengan patuh pada suaminya mengenai kematian anda untuk masuk syurga nanti? Adakah anda telah bersedia untuk masuk dalam syurga Allah nanti? Kalau anda kurang solat, kurang patuh pada suami, kurang berpuasa, maka tak ada chance awak nak masuk syurga nanti, insya-Allah. Jadi awak kena bersedia untuk mati dan masuk syurga berjumpa dengan suami awak yang anda cintai, insya-Allah. Baik, soalan yang ketiga, beza siswa dulu dengan siswa sekarang. Siswa dahulu masuk tahun 1 harganya 3,000, masuk tahun 2 sampai 10,000, masuk tahun 3 sampai 50,000. Tingginya nilai siswa dahulu. Tapi sekarang kebalikannya berlaku. Siswa sekarang masuk tahun pertama 1,000, masuk tahun yang kedua 500, masuk yang ketiga negatif, tak ada nilai langsung.
Sebabnya ibu bapa jual tanah, gadai tanah untuk menghantarkan anak dia ke Menara Gading, tapi balik terhegeh-hegeh tak ada kerja. Jadi ini cabaran kepada para pemimpin kerajaan supaya membuat sesuatu untuk menaikkan taraf mahasiswa universiti ini, tidak menjadi pengangguran siswa beratus ribu orang nilainya apa ramainya sekarang ini. Jadi puak-puak menteri termasuk Perdana Menteri kena membuat sesuatu untuk memikirkan benda-benda kebajikan rakyat ini, insya-Allah. Baik, yang ketiga, seorang suami dengan isteri baru kahwin 5 hari, masih sayang lagi. Jadi suami nak uji isteri dia, buatlah mi berkuah. Sayang, buat mi berkuah untuk abang makan. Jadi dia buatlah, isteri tadi buat dan dicuba makan, masin sangat mi itu. Jadi suami ni seorang yang tinggi diplomasinya, seorang yang tinggi psikologinya. Dia mengatakan, sayang, saya tak bubuh ke garam ni, tawar ni. Jadi isteri dia pun melompat mengatakan bahawa saya dah bubuh garam tu 5 sudu dah tadi. Oh, padan pun masin perak pun. Baik, sekarang ini ibrahnya ialah seseorang gadis yang nak bersuami mesti to a certain extent kena pandai memasak. Sebab masak tu aset kepada seorang wanita. Kalau tak pandai langsung, maka suami tidak akan sayang kepada awak sebenar-benar sayang. Kena to a certain extent kena pandai memasak sebelum pada masuk gerbang rumah tangga. Begitu juga kepada pria, kepada laki-laki kalau nak beristeri, kena pandai boleh menjadi imam. Kadang-kadang mertua uji kita menjadi imam sembahyang maghrib, isya dan subuh. Kalau sembahyang zuhur dengan asar tu siapa-siapa pun boleh sebab dia tak dengar. Jadi adik-adik pria yang nak beristeri, maka to a certain extent kena pandai menjadi imam, baca ayat-ayat lazim yang mudah-mudah supaya menjadikan kita ni seorang Islam yang muslimin yang sejati, pandai menjadi imam, insya-Allah. Begitulah seterusnya. Baik, sekarang adik-adik faham belaka tentang flashback tadi. Jadi kita pergi kepada dua soalan baru. Dua soalan baru ni mengenai malaikat. Dua-dua mengenai malaikat. Jadi cerita ni kalau adik tak percaya pun tak mengapa sebab dia bukan rukun iman. Jadi sebab Tok Guru dulu cerita benda ni, jadi boleh dijadikan ibrah pada kita juga. Baik, soalan yang pertama ialah satu malaikat turun ke bumi dengan izin Allah. Wallahu alam kalau benda ni berlaku. Jadi membawa senarai penghuni syurga. Jadi ramai yang berpusu-pusu pergi berjumpa malaikat itu. Salah satu padanya ialah seorang yang tengah tubuh berumur 40 tahun lebih, seorang jutawan. Jadi pergi begitu confident sekali, begitu optimis sekali bahawa senarai itu memang ada nama dia untuk menjadi ahli syurga. Jadi bila diteliti beberapa kali, tak ada nama dia. Jadi dia pun hairan, kecil hati dan kecewa. Ditanyalah malaikat tu, mengapa nama saya tidak ada dalam senarai syurga, tidak ada dalam senarai masuk syurga? Mengapa kau begitu? Jadi malaikat tadi memberi pulang balik soalan itu kepada pemuda itu, pada orang itu, apakah yang kamu buat? Jadi orang itu menjawab bahawa saya telah infak berjuta-juta nilainya membuat masjid di Patani, di Chiang Mai, di mana-mana banyak infak saya, harta saya. Mengapa saya tidak dimasukkan lagi dalam sebagai ahli jannah, ahli syurga? Jadi bagaimana caranya mereka tu bertanya orang itu? Jadi terserah pada adik-adik untuk memberi jawapan. Jadi jawapan yang sebenar kita akan kongsi pada minggu depan. Jadi untuk sementara waktu ni adik cuba cari jawapan bagaimana mereka tu tanya kepada orang itu, apakah kamu buat selain pada kamu infak buat masjid berjuta itu, apakah lagi yang kamu buat dan apa lagi yang kamu tidak buat. Jadi adik cuba reka jawapannya macam mana. Baik, dan yang kedua ialah seorang malaikat juga dikatakan Jibril sendiri dengan izin Allah wallahu a'lam turun ke bumi berjumpa dengan tiga haiwan. Yang pertama jumpa dengan sang kerbau. Jadi malaikat tanya, Assalamualaikum ya kerbau, kamu berpuas hatikah kamu dijadikan Allah seekor kerbau? Kerbau kata, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan hamba, saya sungguh-sungguh berpuas hati kerana saya boleh berkubang dalam kolam ni sesuka hati saya. Kalau anak isteri saya mari pula, amat lagi sukanya saya. Saya bersyukur pada Allah. Dan pergilah kepada kelawar tu. Kelawar ni sangat sedih saya dengar cerita. Sebab dia mandi pun dengan air kencing dia. Jadi malaikat pun pergi tanya kelawar, hai kelawar, adakah kamu puas hati kamu dijadikan kelawar oleh Allah SWT? Kamu ni mandi dengan air kencing katanya.
Baik, jadi kelawar kata saya bersyukur pada Allah kerana saya dijadikan Allah kelawar. Walaupun saya mandi dengan air kencing, tapi seperti air biasa, sejuk dan nyamannya saya, dan saya bebas berterbang dalam gua, dalam bukit untuk cari makan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi yang lebih sedih pada saya, jadi tuan hamba pergi jumpa dengan cacing tanah. Jadi mereka pun bergegas pergi berjumpa dengan cacing tanah, dan dia berjumpa, dia kata, "Hai cacing, adakah kamu puas hati kamu dijadikan cacing? Kamu berjalan dengan perut kamu," katanya. Baik, cacing pun menjawab dengan spontan bahawa saya bersyukur pada Allah kerana saya dijadikan cacing. Saya nampak saja berjalan dengan perut, tapi saya ada kaki. Manusia saja tak nampak, dan saya bebas mencari makan dalam perut bumi. Banyak makanan khazanah rezeki yang Tuhan sediakan kepada saya. Tetapi yang saya fikir sekarang ini, tuan hamba, cuba tuan hamba pergi tanyalah manusia, iaitu manusia ni, kejadian sangat baik diceritakan oleh Allah, sebab dia ni ada tanggungjawab dia. Jadi saya seru kepada tuan hamba, mereka pun dah tahu dah. Tuan hamba pergi tanya manusia apakah tanggungjawab dia kepada Allah. Jadi cuba adik cari jawapan, bagaimanakah kita nak beri ibrah kepada bagaimana mereka tu pergi tanya manusia, insya-Allah. Jadi beberapa surah yang saya akan kemukakan nanti dan jawapan kita akan kongsi bersama. Jadi sementara itu adik-adik diminta untuk beri jawapan selogik-logik adik-adik. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berjumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe kepada YouTube ini, iaitu Cikgu Umar Teka-Teki Rakyat TTR. Semoga ada manfaatnya. Walaupun nampak macam itu, tapi dia sangat memberi manfaat dan mempunyai harga yang tinggi. Dan minta adik-adik tolong subscribe dan kongsi pada kawan-kawan di seluruh dunia, insya-Allah. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.